أشهد أن لا إله إلا الله ولا شك ولا ريب أن الداعي لنا ولكم إلى هذه المجالس وإلى هذه النفائس داع عظيم وداع لا يقدر بقيمة، وهو داعي المحبة لله وداعي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat, tidak ragu-ragu dan tidak syak lagi, sebenarnya yang menghadirkan kita, yang menjemput kita untuk hadir di dalam majlis penuh dengan keberkatan ini adalah satu undangan yang sangat agung, sebuah tarikan yang tidak mampu dikadarkan dengan nilai harga yang amat banyak. Tidak lain dan tidak bukan, siapa yang menjemput kita di dalam hadir majlis ini? Tidak lain dan tidak bukan rasa rindu yang menggebu-gebu kepada Allah, rasa rindu cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya anda dapat menghadiri peringatan Maulid penuh keberkatan ini. Ja'al wahid minkum wal wahida aidan ja'u arafu anna hadha majlis yudhkar fihi Rasulullah wa tudhkar fihi syamailuh وتعلى فيه أخباره صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه الشمائل وهذه السيرة وهذه القصائد وهذا الاجتماع داع لأن تثبت هذه المحبة ويكون صاحبها على قدم الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بضاعة غالية أيها الإخوان. Hadirin hadirat, setiap yang hadir di dalam majlis ini semuanya hadir kerana tahu di dalam majlis ini tidaklah diadakan melainkan untuk meninggikan, untuk menyebutkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menceritakan tentang syama'il, keindahan, kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlis ini kita hadir kerana kita tahu majlis ini nak meninggikan akhbarun Nabi Muhammad, perkhabaran-perkhabaran, cerita-cerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua perkara adalah yang akan menyebabkan, mengundang mantapnya, sabitnya rasa cinta iman kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata yang mulia Habib adalah bidha'ah ghaliyah, sebuah perniagaan yang amat mahal harganya, kerana kita telah ditakdirkan oleh Allah hadir di dalam majlis yang memantapkan iman kita. ومن أخبرنا أن هذه بضاعة غالية؟ هل سمعناها من التلفزيون؟ هل سمعناها من الأخبار؟ سمعناها من الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما جاءه يوم أعرابي. الصحابة يعرفون أن هذا أعرابي بدوي لا يعرف شيء، جاء إلى رسول الله ودخل إلى المجلس ورسول الله يخطب، فدخل: يا رسول الله متى الساعة؟ فأزعج الحاضرين، وعرف الصحابة أن ذلك قد أزعج رسول الله، فغاض الصحابة ولم يعجبهم ذلك التعامل من ذلك الأعرابي، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ومن صلاته ثم دعا ذلك الأعرابي. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, siapa yang bagi tahu kepada kita hadir dalam majlis Maulid Nabi ini, kehadiran tuan-puan daripada petang sampai saat ini adalah sebuah perniagaan, sebuah keuntungan yang amat bernilai. Tidak lain dan tidak bukan, kita tidak mendengar perkhabaran ini daripada TV, daripada surat kabar, tapi kita mendengar langsung daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, manusia yang tak pernah berdusta. Ucapannya ni benarkan oleh langit. Baginda bersabda satu ketika mana seorang Arab Badui dari dusun yang tidak mengerti adab, tidak mengerti tata susila dan lain-lain, telah datang di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda sedang berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dia masuk di dalam majlis tanpa melihat ke kiri dan ke kanan, hanya menuju kepada Nabi Muhammad. Dia bertanya: ya Rasulullah, matas sa'ah? Wahai paduka baginda Nabi Muhammad, bilakah akan dibangkitkannya hari kiamat? Ucapannya itu, soalannya itu yang terus menuju kepada Nabi Muhammad ketika baginda sedang berkhutbah telah menyebabkan kekecohan di kalangan para sahabat-sahabat, dan mereka tidak seronok mendengar perbuatan badui tersebut. Tetapi hadirin hadirat,
setelah baginda Nabi SAW menyelesaikan khutbah baginda Nabi, Nabi bertanya, mana dia orang Arab Badui tadi yang bertanya kapankah, bilakah dibangkitkannya hari kiamat. وهذا السؤال الذي شغل الناس في ذلك الزمان وفي زماننا. ناس يسألون متى الساعة، متى سيخرج المهدي، يستعجلون ظهور أمور الله سبحانه وتعالى قدر ظهورها في وقت معين وهيأ لها أسباب وهيأ لها رجال يقومون مع ذلك الإمام ينصرونه ويقومون معه. يقول شيخنا الحبيب عمر قال كثير من الناس شغلهم هذا الأمر، متى يظهر المهدي، متى سيخرج في ذلك الوقت. قال قم على قدم الاستقامة والثبات وخدمة هذه الدعوة، فإذا قمت على قدم الصدق في الخدمة وفي القيام بالمهمة ربما في هذه الحالة يصطفيك الله سبحانه وتعالى أن تكون ممن ينصر الله سبحانه وتعالى بهم الشريعة في أي وقت من الأوقات وأي زمان من الأزمان. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, soalan yang berbunyi bila hari kiamat ni, soalan ini jugalah yang telah menyebok-nyebokkan pemikiran orang-orang zaman dahulu, sehingga Badui penasaran datang kepada Nabi langsung bertanya, bila hari kiamat ya Rasulullah. Soalan ini pula jugalah yang telah menyebokkan pemikiran kita di akhir zaman ini, sehingga banyak orang bertanya-tanya, bilakah terjadi hari kiamat, apakah betul bila terjadi gerhana sekian dan gerhana sekian kita dah betul diambang hari kiamat. Soalan-soalan seumpama ini selalu menyebokkan pemikiran kita. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, padahal bangkitnya hari kiamat, tanda-tanda sebelum bangkitnya hari kiamat, semisal munculnya Al-Imam Al-Mahdiyul Muntazar alaihi salam, kesemuanya telah ditentukan secara spesifik oleh Allah, dan Allah lebih mengetahui akan bila munculnya hari kiamat dan bila keluarnya Al-Imam Al-Mahdiyul Muntazar. Allah Subhanahu wa taala juga telah mempersiapkan rijal, telah mempersiapkan lelaki-lelaki istimewa, wanita-wanita hebat untuk mendampingi, membantu perjuangan Al-Imamul Mahdiyul Muntazar. Al-Habibul Imam Al-Habib Umar, guru kita bin Hafid ala hafizahullah, beliau mengatakan banyak orang-orang yang bersibuk-sibuk membahas tentang akan muncul hari kiamat, akan keluar Imam Mahdi, akan keluar itu dan ini, Bani Tamim dan itu dan ini, semuanya sibuk membicarakan tanda-tanda hari kiamat, semuanya sibuk merancang, meramalkan akan munculnya hari kiamat dan munculnya Imam Mahdi Al-Muntazar. Padahal kata Al-Habib Umar, tak perlu kamu sibuk-sibukkan diri kamu nak fikir bila hari kiamat, bila Imam Mahdi muncul, tak perlu, tapi kamu teruslah kamu istiqamah ala hadzal thabat, tetaplah kamu di atas istiqamah, tetaplah kamu di atas ibadah, tetaplah kamu di atas dakwah ini. Jaga agama kamu terus, tak payah fikir bila Imam Mahdi nak muncul, tak payah fikir bila Dajjal dia nak keluar ke, tak payah fikir, kamu terus istiqamah. Seandainya kamu berterusan dengan istiqamah, dengan ilmu yang kamu pelajari, dengan dakwah yang kamu sebar luaskan, dengan akhlak Nabi yang kamu ikuti, seandainya pada zaman kamu Allah munculnya zahirnya Imam Al-Mahdiul Muntazar, kamu tentu dengan sedia kala setelah siap untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tentera daripada tentera-tentera Al-Imamul Mahdiyul Muntazar. Wa kana yaqul Syekhuna Al-Habib Umar, min al-ajab anna unas yashtaghilun bima lam yujibuhu Allah alaihim, la zal fi amr al-ghaib. Wallah awjab alayk salah, siyam, qiyam bihuquq, امتناع عن نواهي، أمور افترضها الله عليك، خدمة لهذا الدين على الوجه الذي يريده الله. قال فيشتغل بما لم يوجبه الله عليه ويترك الأمر الذي أوجبه الله عليه. Dan termasuk perkara yang pelik, kata Al-Habib Umar, orang pada zaman sekarang ni, zaman medsos, kata orang Indo, zaman medsos, media sosial tersebar, berita itu berita ini, mereka menyebuk-nyebukkan diri mereka kepada perkara yang Allah tak wajibkan. Hadirin hadirat, huru-hara akhir zaman, munculnya Imam Mahdi, perkara-perkara krisis yang akan melanda umat ketika munculnya Dajjal, ini termasuk perkara-perkara gaib, kita tak tahu bila terjadi. Tapi yang peliknya, ramai orang bila baca dekat internet, maka dalam gudangnya penuh dengan beras, katanya nanti bulan depan Dajjal muncul. Bila Dajjal muncul, semua orang kelaparan, dia penuhkan gudangnya nak siapkan bekal makanan.
Padahal ini semua perkara-perkara gaib. Ada apa kau bersibuk-sibuk menghabiskan waktu kamu mengkaji, bersiap sedia untuk perkara gaib yang belum tentu bila tarikh dia. Sedangkan dalam masa yang sama, kamu abaikan kewajipan yang pasti Allah wajibkan kepada kamu. Allah wajibkan kamu solat berjemaah, solat 5 waktu. Disunahkan untuk kamu bersolat berjemaah. Kamu diwajibkan menuntut ilmu yang benar, ilmu yang hak, ilmu fardhu ain. Allah wajibkan kamu tarbiyah anak-anak kamu, isteri-isteri kamu, tapi kamu lalai, kamu alpa, kamu tinggalkan kewajipan yang pasti, tapi kamu bersibuk-sibuk mempersiapkan diri untuk huru-hara akhir zaman. أيضا مما ينبغي أن يعتنى به ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة وعن أحاديث آخر الزمان مما جاء في كتب الصحاح ومما جاء في كتب السنن مما ينبغي على المؤمن إذا جاءت هذه الفتن كيف يتعامل معها، ما هو المخرج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الداء وشخص الداء وأعطى لنا الدواء في الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Betul, hadirin hadirat, kita memang perlu, wajib juga mengetahui hadis-hadis fitnah akhir zaman. Betul, tidak dinafikan. Kita perlu membaca fitnah, hadis-hadis fitnah akhir zaman. Apa saja perkara yang berbahaya, apakah perkara yang akan merosak iman kamu di akhir zaman. Semua itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang disebutkan sebagai hadis fitan atau hadis akhir zaman. Kita perlu mempelajarinya, hadirin hadirat. Kerana semua perkara-perkara fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman itu telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama, baginda ketika menyebutkan fitnah yang akan berlaku di akhir zaman, beliau juga menyiapkan, mempersiapkan ubat, mempersiapkan solusi bagi kita umat apabila kita bertemu dengan fitnah-fitnah akhir zaman. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كأن رسول الله يعيش بيننا الآن وينظر هذه الفتن التي حلت بالمسلمين. ما هو العلاج يا رسول الله؟ ما هو الدواء؟ قال فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. Semisal contoh di dalam satu hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu wahai umatku, khususnya yang di akhir zaman, bila melihat telah terjadi sifat kedekut yang diikuti, yang ditaati, dia lebih suka ikut nafsu dia kedekut daripada dengar ceramah ustaz yang suruh bersedekah, suruh bayar zakat. Bila kamu melihat manusia lebih mengikuti nafsunya untuk berkedekut, dan apabila kamu melihat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawan muttaba'a, semua orang di zaman kamu itu semuanya pakat-pakat mengikuti hawa nafsu, seolah-olah hidup mereka seperti binatang, seolah-olah hidup mereka tidak ada norma-norma yang membataskan mereka daripada nafsu yang di dalam akhlak, di dalam berpolitik, di dalam segala hal. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syuhan muta'an wa hawan muttaba'an dan apabila kamu melihat kebanyakan manusia mengutamakan dunianya daripada akhiratnya, dan apabila kamu melihat majoriti umat manusia, mereka hanya kagum dengan pendapat mereka masing-masing. Mereka mengatakan pendapat saya yang paling betul, orang lain semua salah. Kata Nabi, kalau kau jumpa fenomena ini, zaman Nabi tak ada, tapi zaman kita dah ada belum? Dah ada. Memang itu fakta yang ada. Seolah-olah baginda masih hidup di tengah-tengah kita. Kata baginda Nabi SAW, ini fitnah akhir zaman tuan-tuan. Orang lebih cinta dunia, lupa kubur. Orang lebih ikut hawa nafsu daripada ikut ulama. Orang lebih kedekut daripada bersedekah, hadirin hadirat. Dia hanya mementingkan pendapat dia. Dia hanya mengatakan dia punya golongan saja yang paling benar, orang lain semua salah. Hadirin hadirat, saat itu kata Nabi SAW, apa solusi dia? Kalau itulah suasana umat manusia pada zaman engkau, hendaklah kamu jaga baik-baik orang-orang khusus, orang-orang terdekat daripada kamu, dan tinggalkan urusan orang ramai. وأمر الخويصة يبدأ من الأسرة، من الولد، من البنت، من الزوجة، ممن هم حواليك، من طلابك، أحبابك، محبيك، من لك كلمة عليهم مسموعة. ابدأ بإصلاحهم، أقم أمر التربية فيهم، أقم أمر الأخلاق فيهم، أقم منهج النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فإنك لو سمعت لما يحصل من هذه الفتن لما استمع لك أحد. فأمرك النبي بالقيام بإصلاح ذاتك ومن هم حواليك،
إقامة منهج التربية ومنهج الأخلاق ومنهج التزكية ومنهج العلم. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kalau zaman itu kita dah jumpa, dan memang kita dah jumpa pun dah tuan-tuan, kata Nabi SAW, kita jaga elok-elok orang-orang dekat dengan kita, orang yang duduk satu rumah dengan kita, isteri kita, anak-anak kita, kalau kita tok guru kat pondok, murid-murid pondok kita, kalau kita ada jemaah masjid, AJK kita, jemaah masjid kita jaga elok-elok tu, kita jaga elok-elok, tetapkan tarbiyah pengajaran kepada mereka, ajarkan mereka syariat Islam, nasihatkan mereka secara baik. Dan kata Nabi SAW, kamu tinggalkanlah urusan orang-orang luar, kerana pada saat yang parah itu, pada saat semua orang berfikiran yang tak betul, kalau kita berseru secara umum, semua orang akan mengatakan kita yang tak betul. Kalau kita nak suruh orang buat baik, orang kata apa benda buat baik ni, benda bid'ah ini, kata dia kata kita bid'ah pula tuan-tuan. Zaman sekarang seperti itu, benda baik kita suruh, malah kita dihujat oleh netizen, macam-macam kita dikata buruk. Kalau macam tu zamannya, masing-masing mengatakan dia paling betul. Okey, kata Nabi, kau jaga elok-elok anak kau, kau jaga orang kampung kau ada murid, ada orang yang mencintai kau, kalam muka masmuk, kalam kamu, ucapan kamu dia menerima, kalimah kamu diterima oleh dia, kamu jaga elok-elok. Kalau setiap di antara kita buat, dia pun buat, dia ada pengikut dia ada keluarga dia, ramai-ramai pakak-pakak buat, insya-Allah satu negeri akan jadi baik. Hadirin hadirat, ini yang terpenting, sehingga insya-Allah kesemuanya akan berterusan di dalam mentazkiyatun nafas, mensucikan jiwa kita, membenarkan syariat kita insya-Allah taala. وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة جدا تكلم عنها الصادق المصدوق ووضع لها الدواء صلى الله عليه وسلم. Ini satu contoh saja yang Nabi SAW memberikan penyakit bahaya fitnah yang akan muncul di akhir zaman, dan dalam masa yang sama baginda telah memberikan solusinya. Di sana banyak lagi contoh-contoh hadis-hadis fitnah, perkara-perkara yang teruk, perkara-perkara musibah yang akan menimpa umat Islam, dan baginda juga telah memberikan solusi satu persatu. نرجع إلى الحديث. فلما انتهى النبي وفرغ من خطبته قال أين السائل عن الساعة؟ لم ينسى صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة في غيظ، وظن الصحابة أن رسول الله سيعاتبه، لماذا تفعل كذا؟ فجلس قال أنا يا رسول الله، أنا الذي سألت عن الساعة. فقال له رسول الله ماذا أعددت لها؟ أنت تسأل عن أمر عظيم، عن أمر كبير، ما الذي أعددت لهذه الساعة؟ هذه الساعة تريد عمل القيامة، يتزود الإنسان من الدنيا بالعمل الصالح، صلاة وصيام وغيرها من العبادات، ماذا أعددت لها؟ وكان الأعرابي صريح، ليس في كلامه لف ولا دوران كما يقولون، كلام واضح. قال والله يا رسول الله لم أعدد لها كثير صلاة ولا كثير صيام، بضاعتي مزجاة يا رسول الله، ولكني أحب الله ورسوله. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, kita kembali kepada hadis yang pertama tadi, ketika mana baginda Nabi SAW telah menyelesaikan khutbah baginda, Nabi SAW bertanya. Tadi ada orang bertanya, siapa yang bertanya tadi? Kata baginda Rasulullah SAW. Sahabat tengok, hati mendidih, menggelegak. Mereka menyangka pasti Nabi sikat ini orang, pasti Nabi ayun betul-betul cukup-cukup ini orang, orang ini tak betul, tak ada akhlak. Ternyata bagi Nabi SAW tidak seperti itu. Hadirin hadirat, maka orang Badui tersebut angkat tangan, saya ya Rasulullah, mai sini kau. Maka ditanya oleh baginda Nabi SAW, engkau bertanya tentang hari kiamat, bilakah kau bertanya bilakah akan dibangkitkannya hari kiamat? Kamu tahu atau tidak, soalan kamu ini bukan soalan main-main. Soalan kamu ini soalan yang azim, yang sangat agung, kata baginda Nabi SAW. Soalan ini apabila ditanyakan oleh penanya, sepatutnya penanya itu telah bersiap sedia untuk berhadapan dengan perkara agung ini. Kau tahu tak, engkau bertanya tentang hari kiamat seolah-olah engkau dah siap sedia nak berhadapan dengan hari kiamat. Nak berhadapan dengan hari kiamat tak cukup dengan duit yang banyak, tak cukup dengan rumah yang besar. Kamu perlu dengan kasratus solah, sembahyang kamu mesti banyak, puasa kamu mesti banyak, sedekah kamu mesti berterusan. Apakah kamu dah banyak solatnya? Apakah kamu dah banyak puasa sunnahnya atau bersedekahnya? Hadirin hadirat, bila Nabi SAW bertanya kepada Badui, Badui menjawab dengan hati yang tulus, dengan ucapan yang forward to the straight. Dia tak ada nak belok kanan belok kiri. Dia cakap, ya Rasulullah, hamba memang tak rajin sembahyang, hamba tak rajin puasa sunat banyak-banyak, sedekah pun sekali-sekala saja ya Rasulullah. فقال له صلى الله عليه وسلم وفتح له الباب الذي قلنا الهدية العظيمة، الهدية.
قال له أنت مع من؟ أنت مع من أحببت. ولهذا قال العلماء لو قصر الإنسان أقام الفرائض لكنه قصر عن شيء من النوافل وغيرها لكن قلبه عامر بمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مع رسول الله. لم يقل له رسول الله أنت قليل صلاة قليل صيام ليس عندك قم اذهب صلاة وصيام. قال له أنت مع من؟ قال له أنت مع من أحببت فأتحفه وأتحفنا صلى الله عليه وسلم بهذه التحفة وبهذه الهدية العظيمة. Jadi hadirin hadirat, Badui itu bagi tahu kat Rasulullah, walaupun saya ini tak rajin sembahyang sunat, saya tak rajin sedekah, tapi saya cintakan Allah dan saya cintakan paduka ya Rasulullah. Hadirin hadirat, bila baginda Nabi SAW mendengar kata-kata Badui tersebut, apa sabda, apa titah baginda Nabi SAW? Dengan jelas baginda bagi tahu, anta ma'aman ahabbabta yaumal qiyamah. Engkau, wahai orang yang tak banyak sembahyangnya, engkau, wahai mungkin tak banyak puasa sunatnya, tapi hatimu makmur dengan cinta terhadap Allah, hatimu dipenuhi dengan cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama orang yang engkau cintai nanti kelak di yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, cuba tengok, Nabi tak suruh dia perbanyak apa yang telah kurang daripada dirinya, tapi langsung Nabi memberikan hadiah, memberikan kabar gembira, tuhfah kepada dia. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai kelak di yaumul qiyamah. Apabila kita telah melaksanakan keseluruhan fardu-fardu yang Allah fardukan kepada kita, salat 5 waktu tak pernah tertinggal, kita mampu kita pergi haji dan kita berpuasa pada bulan Ramadan, tapi dalam masa yang sama kita banyak cuai, kita banyak mengurangi daripada sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Hadirin hadirat, kekurangan-kekurangan ini aib hadirin hadirat, kekurangan-kekurangan ini memalukan hadirin hadirat. Tetapi kalau di hati kita makmur cinta Allah, mewangi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung bagi tahu engkau akan bersama dengan Rasulullah kelak di yaumul qiyamah. ولهذا يقول سيدنا أنس وغيره من الصحابة قالوا ما فرحنا في الإسلام بحديث بعد الهجرة بمثل هذا الحديث. قال شراح الحديث لماذا فرح الصحابة؟ لأنهم صادقون في هذه المحبة لله ولرسول الله، فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم معه يوم القيامة. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kami para sahabat tidak pernah seseronok, tidak pernah segembira setelah kami menerima Islam. Di dalam Islam ini seperti seronok dan gembiranya kami ketika mendengar hadis tadi, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di hari kiamat nanti. Para ulama-ulama syarahul hadis, para pensyarah-pensyarah hadis mengatakan, kenapa para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain sangat berbahagia, sangat seronok ketika diberitakan oleh baginda Nabi seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai? Kerana tidak lain dan tidak bukan, para sahabat mereka jujur di dalam cintanya kepada Allah, mereka jujur di dalam cintanya kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tahu cinta mereka bukan cinta yang palsu, bukan hanya keluar di mulut, tapi hati kosong melompong daripada rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi Muhammad. Kerana itu mereka berbahagia ketika mereka diberikan kabar akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. كيف لا يحبونه صلى الله عليه وسلم وهو الذي فاضت منه عليهم الأنوار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جاء في صحيح الإمام مسلم أن سيدنا بلال، عن سيدنا بلال قال كان إذا أصبح الصباح جاء غلمان الأنصار بالماء إلى بيت رسول الله، قال فطلبوا من رسول الله أن يضع يده فيه، قال فيأخذونه ويشربونه ويضعون أيديهم فيه بركة أو تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا بلال ولربما جاءوا في اليوم البارد شديد البرد فيضع يده فيه صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, bagaimana tidak para sahabat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin mereka tidak mencintai Nabi?
sedangkan ke atas mereka para sahabat telah berlimpah ruah daripada baginda Nabi cahaya-cahaya kenabian, cahaya-cahaya keistimewaan baginda Rasulullah. Fadat alaihim minhu al-anwar. Hadirin hadirat, di dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah menceritakan bahwasanya setiap pagi para anak-anak kecil di kota Madinah, para pemuda-pemuda di kota Madinah berduyun-duyun datang jumpa Nabi Muhammad SAW. Datang bawa masing-masing bawa bekas yang penuh dengan air. Maka mereka berebut datang jumpa Nabi, minta daripada Nabi SAW untuk mencelupkan tangan baginda Nabi SAW dalam air tersebut. Bila Nabi dah celup aja tangan Nabi dalam air tersebut, mereka ramai-ramai minum air basuhan daripada tangan Nabi SAW, sehingga diri mereka penuh dengan cahaya takut kepada Allah. Diri mereka penuh dengan cahaya rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri mereka penuh dengan cahaya ma'rifat Nabi Muhammad dalam diri-diri mereka. Bahkan kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bukan hanya musim panas, tetapi walaupun musim sejuk sekalipun, musim sejuk siapa nak sentuh tangan dalam air tuan-tuan, tapi Nabi SAW melimpahkan cahaya baginda kepada beliau-beliau para sahabat. Ketika dimintakan untuk mencelupkan tangan dalam air, Nabi tetap mengulurkan tangan, mencelupkan tangan baginda Nabi SAW untuk melimpahi para sahabat-sahabat anak-anak kecil dengan cahaya-cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa jaa fi riwayah annahu sallallahu alaihi wasallam duribat lahu qubbah ay khaymah bil Ji'rana fi Makkah, fatawadda sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al qubbah. فخرج سيدنا بلال أراد أن يرمي الماء الذي توضأ به، فلما علم الصحابة أنه ماء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي كادوا يقتتلون على ذلك الماء، فمن استطاع أن يأخذ من ذلك الماء أخذ، ومن لم يستطع مسح على بشرتي الذي قد توضأ من ذلك الماء. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ji'ranah, dibangunkan kemah untuk baginda Nabi duduk di situ, dan di situ baginda berwudu. Air bekas wuduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai berwuduk diambil oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Bilal ingin membuangnya. Ketika mana para sahabat-sahabat mengetahui air yang dipegang oleh Bilal itu adalah air bekas wuduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berduyun-duyun, berebut-rebut para sahabat untuk merampas, untuk mengambil daripada air bekas wuduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam lafaz hadis tadi, kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, nyaris mereka berbunuh-bunuhan hanya semata-mata nak ambil air bekas wuduk daripada baginda Rasulullah SAW. Yang dapat alhamdulillah, yang tak dapat akan pergi kepada sahabat-sahabat yang dah dapat air baginda Nabi, dipegang tangan sahabat yang dapat bekas air Nabi SAW tersebut untuk mengambil keberkatan dan cahaya Rasulullah SAW. وكم من الأحاديث التي تدل على ذلك. لا نريد أن نطيل عليكم هذا المجلس، فقد سمعت فيه الكثير من القصائد ومن مدح النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بحديث رواها الإمام البخاري أن رجلا من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل أعرابي، فقال له رسول الله أبشر أيها الأعرابي، فقال قد بشرت، يعني ماذا تعطيني؟ لا يفهم ذلك الأعرابي. فدخل رسول الله وكأنه مغضب، فرأى سيدنا بلال وسيدنا أبو موسى، قال لهما لقد بشرت الأعرابي فلم يقبل البشارة، اقبلوها. قالوا قبلنا يا رسول الله، قبلنا البشارة. فدعا بماء صلى الله عليه وسلم، فأخذ الماء ومج فيه، جاء في البخاري، مج فيه وغسل به وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. ثم أمر سيدنا بلال وسيدنا أبو موسى الأشعري قال توضأ منه وأفرغا على نحوركما أي على مقدمتكما ومؤخرتكما من ذلك الماء. أعطاهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ ذلك الماء بفرح، ماء من فضل طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخذه نادتهما سيدتنا أم سلمة زوجة النبي، قالت أخياي اترك لي شيء من هذا الماء، لا
تتصرفا في هذا الماء كله، اتركا لي شيء من فضلي ومن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين محدث الشام، قال وفي هذا تفضل من رسول الله بأن أعطى هذان الصحابيان بركة وفضل أطرافه، فكم فاضت منها الأنوار والأسرار والبركات. نسأل الله أن يخلقنا بأخلاق رسول الله، وأن يؤدبنا وإياكم بآدابه، وأن يرزقنا كمال السير على نهجه، وأن يقبلنا وإياكم في هذه الليلة وفي هذا المجلس المبارك، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم بعين عنايته مشمولين، وأن نرجع وإياكم من هذا المجلس وقد زودنا وإياكم بزاد المحبة لله وزاد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ذلك وما هنالك، فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, kata yang mulia Habib kita, saya tidak mau berbicara panjang lagi. Hadirin hadirat dah kenyang mendengar kasidah-kasidah, mendengar banyak perkara-perkara yang baik, juga dengar daripada Syed Bagir tadi dan macam-macam kebaikan tuan-tuan dan dengar. Tapi saya akhiri ceramah saya pada malam ini dengan meriwayatkan satu hadis yang mana Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, satu orang Arab Badui datang kepada baginda Nabi, dan Nabi SAW bersabda kepada dia, "Abshir, berbahagialah kamu." Maka orang Badui tersebut mengatakan, "Nak bahagia buat apa? Saya memang dah bahagia dah." Hadirin hadirat, bila dia cakap macam tu, baginda Nabi SAW wajah beliau macam runsing. Orang Badui tuan-tuan, maklum je lah, orang ni tak faham apa-apa. Nabi yang bercakap, dia ingat biasa-biasa cakap Nabi. Dia memang dah happy, dia kata nak buat apa aku happy lagi, aku memang happy ni. Hadirin hadirat, tetapi para sahabat bijaknya mereka, bila mereka tengok wajah Nabi SAW mughdab, wajah Nabi runsing. Yalah, kita bagi kabar gembira kat orang tak excited. Macam mana perasaan tuan-tuan? Betul tak? Saya bagi ini, saya umumkan, nanti kita masing-masing dapat dia punya duit 1 juta. Betul kan? Biasa. Saya sedih tuan-tuan, betul tak? RM100 pun bahagia tuan-tuan, betul tak? Contoh macam tu. Jadi Nabi SAW sedih seperti itu. Jangan sedihkan hati orang, jangan. Ini rezeki daripada Allah tuan-tuan. Jadi bila mana melihat Nabi SAW sedih, datang 2 orang sahabat Nabi, Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Musa al-Asy'ari. Maka beliau berdua bagi tahu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami happy, kami seronok, kami terima kabar gembira daripada paduka ya Rasulullah." Maka Nabi SAW pun seronok. Hadirin hadirat, bila Nabi seronok, Nabi perintahkan ambil air. Maka Nabi SAW ambil air tersebut, dibawa oleh 2 orang sahabat itu, maka diletakkan di hadapan Nabi. Nabi basuh wajah Nabi SAW dan 2 tapak tangan Nabi SAW. Setelah itu kata Nabi, "Kau orang berdua, ini air," kata Nabi SAW, "bekas daripada tangan saya, kau sapukan kat dada kau ni, dan kau sapukan kat belakang kau ni," kata Rasulullah SAW. Berebut Abu Musa al-Asy'ari dengan Bilal. Siapa yang tak nak, air dah dicelup dengan tangan Nabi SAW tuan-tuan. Ya Allah ya Rab, dicelup dengan tangan semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berebut-rebut sehingga suara telah menjadi bising. Terdengar suara daripada dalam bilik, daripada kemah. Di situ ada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri permaisuri baginda Nabi SAW. Mendengar ada apa ni, ramai-ramai 2 orang ni bertekak-tekak ni. Ternyata beliau dapat tahu memperebutkan air bekas basuhan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bagi tahu, 2 orang, wahai saudaraku 2 orang, saudara kecilku Abu Musa dan wahai Bilal, tolong kau jangan habiskan tu air, simpan sikit buat aku, kata Ummu Salamah. Ini permaisuri Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Satu katil dengan Nabi Muhammad SAW, merindukan barakah bekas basuhan tangan Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan di dalam hal ini bahawasanya menjelaskan kepada kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW telah berdermawan, telah bertafaddul, telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beliau pilih, memberikan daripada air bagi Nabi SAW. Bagaimana tidak, itu satu anugerah. Hadirin hadirat, kita kalau diberi 1 juta, demi Allah hina dibandingkan dengan setetes air daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu berharganya air bekas daripada Nabi Muhammad. Bagaimana tidak, daripada air itu mengalir jari-jari Nabi Muhammad, mengalir pada jari-jari Nabi Muhammad SAW, dipenuhi dengan cahaya takwa, dipenuhi dengan haruman-haruman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah beruntungnya para sahabat, dipenuhi hidup mereka dengan kasih cinta kepada Allah, kasih cinta kepada Nabi Muhammad SAW.
sallallahu alaihi wasallam, dan baginda melimpahkan cahaya-cahaya an-nubuwah an-nabawiyah kepada para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita tidak mendapatkan cahaya-cahaya itu kerana kita tidak hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Maha Dermawan, Allah la Ar-Rahman, Allah la Ar-Rahim, senantiasa mengekalkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kepada umat di akhir zaman yang jaraknya dengan kelahiran Nabi 1500 tahun, Allah masih kekalkan kepada kita cahaya Nabi Muhammad. Walaupun jasad baginda telah wafat, walaupun zaman baginda telah habis, tetapi cahayanya masih ada di tengah-tengah kita. Pengajaran ilmu Nabi Muhammad, Al-Quran Nabi Muhammad, Sahih Bukhari Nabi Muhammad, Sahih Muslim Nabi Muhammad, ilmu fiqah Nabi Muhammad, ilmu tauhid Nabi Muhammad, ilmu tasawuf Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan cahaya Nabi Muhammad, bahkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita mendengar kata-kata Imam Syafi'i mengadukan akan kelemahan hafalannya kepada gurunya al-muhaddits al-Imam Waqi' Ibn al-Jarrah, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yu'ta li'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengeluh, aku mengadu kepada guruku al-muhaddits al-Imam Waqi' Ibn al-Jarrah, wahai Tok Guru, hafalan hamba lemah, hafalan hamba tidak kuat wahai Tok Guru. Padahal al-Imam Syafi'i adalah imam di dalam orang-orang menghafal yang begitu dahsyat, tapi tawaduknya beliau. Kata al-Imam Waqi' kepada al-Imam Syafi'i, memberikan petunjuk. Waqi' kata Imam Syafi'i, memberikan nasihat kepada aku, kalau engkau ingin hafalan ilmumu kuat, hafalanmu kuat, tinggalkan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, kata Imam Waqi' kepada Syafi'i, wahai Syafi'i, ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu adalah cahaya. Ilmu fiqah adalah cahaya Nabi Muhammad, ilmu tauhid adalah cahaya Nabi Muhammad, Al-Quran adalah cahaya Nabi Muhammad, hadis adalah cahaya Nabi Muhammad. Dan ilmu sebagai cahaya, ketahuilah cahaya Allah tidak akan pernah Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat majlis maulid pada malam ini adalah majlis cahaya yang menghubungkan kalbu kita kepada cahaya terbesar Nabi Muhammad Ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang mulia Habib telah menutup ceramahnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini antara malam yang berkah kepada kita hadirin hadirat. Allah jadikan kita minal maqbulin, orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan malam ini antara malam-malam cahaya yang akan menerangi kegelapan kubur setiap satu di antara kita. Kerana kita hadir di dalam majlis ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengajar diri kita cintakan Allah, mengajar di dalam diri ini cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita pulang daripada majlis ini melainkan kesemuanya dinaungi, dimandikan dengan cahaya Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.